Yang berhormat Awang Sawi, Timbalan Menteri Kesihatan Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Negeri Selangor. Yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami bersyukur ke atas hadratmu Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani atas setiap nikmat yang Engkau telah kurniakan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat kami, dosa saudara-saudara kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sesungguhnya dengan izin dan rahmat-Mu jua, pada hari yang bersejarah dan penuh barakah ini, kami dapat berhimpun bersempena dengan majlis pelancaran pengoperasian Pusat Jantung Hospital Serdang yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dr. Zaliha binti Mustafa, Menteri Kesihatan. Kami mohon apabila kiranya ya Allah Engkau kurniakan kepada kami, khususnya warga Kementerian Kesihatan Malaysia, agar mampu menyediakan perkhidmatan perubatan yang terbaik melalui sistem pengurusan yang cekap, efektif, efisien dan berkualiti, dengan prasarana yang lengkap, memenuhi cita rasa pelanggan dan semua pihak yang berurusan. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard. Ya Allah, semoga dengan terbinanya Pusat Jantung Hospital Serdang ini, kami berharap agar kami semua lebih bersemangat dan bersedia menunaikan tugasan dan tanggungjawab dengan penuh amanah, mematuhi etika perubatan, menjauhi sebarang penyalahgunaan yang boleh memudaratkan pelanggan. Ya Allah, mudahkanlah setiap urusan kami, khasnya dalam usaha menabur hikmat bakti. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah hubungan persaudaraan kami, kurniakanlah kami suasana kerja yang kondusif, hindarkanlah kami daripada perasaan hasad, dengki dan fitnah. Golongkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang ikhlas, beriman serta beramal soleh, agar sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang serta keredaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon keselamatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Selamatkanlah kami serta para pemimpin dan ilmuwan kami di mana jua mereka berada. Hindarilah negeri dan negara kami daripada segala kekacauan dan huru-hara, jangkitan wabak dan apa jua penyakit serta bala bencana. Kukuhkanlah perpaduan serta muhibah antara kami yang tinggal dalam sebuah negara yang berbilang kaum ini. Kepada-Mu jua ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan Malaysia. Yang Berhormat Cik Lu, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Harjit Singh, Ketua Sosial Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Yang berbahagia Timbalan-timbalan Ketua Sosial, yang berbahagia Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, yang berusaha Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Ketua-ketua Jabatan di Hospital Serdang serta Pusat Jantung ini, yang berusaha Dr. Siva Kumar, Pemangku Pengarah Hospital Serdang, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan pakar-pakar
rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan serta para hadirin sekalian. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran pada pagi ini, hari yang bersejarah 12/12/22 dalam satu majlis yang penuh bermakna dalam lipatan sejarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan juga Hospital Serdang ini. Dengan izinnya hari ini, alhamdulillah kita berkumpul dalam satu majlis yang penuh bermakna. Sebelum saya memulakan menurutkan ucapan, pertamanya saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah atas pelantikan Yang Berhormat Dr. Zaliah Mustafa sebagai Menteri Kesihatan Malaysia dan Yang Berhormat Tuan Lup sebagai Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, dan berharap dengan pelantikan kedua-dua menteri dan timbalan menteri memeriahkan lagi suasana kita dalam menjalankan amanah memastikan kesihatan rakyat dapat dipelihara dan diutamakan. Yang berhormat, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Majlis pada hari ini adalah mengambil satu perkara yang begitu penting bagi kita sebagaimana yang dilaksanakan oleh mereka yang terlibat dalam industri perniagaan. Pada 10/10/22 kita merasmikan pelancaran Hospital Tanjung Karang. Pada 11/11 kita merasmikan pelancaran Hospital Samajaya. Dan pada hari ini kita merasmikan satu pusat yang penuh bermakna bagi seluruh rakyat Malaysia, iaitu Pusat Jantung Serdang. Dan kita sisipkan pula pada 1/11 dengan pelancaran pengoperasian klinik kesihatan Samajaya. Semua ini dilakukan adalah bagi memastikan kesihatan rakyat dapat kita berikan dengan penuh bermakna, dan seterusnya kita dapat memastikan jangka hidup rakyat dan segala urusan-urusan bagi masyarakat rakyat dapat diberi dengan begitu sempurna. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, hadirin sekalian, Kementerian Kesihatan Malaysia amat prihatin dalam memastikan kesihatan rakyat dapat dipelihara dengan baik. Kita amat mengetahui bahawa penyakit jantung merupakan satu penyakit utama yang membunuh di kalangan rakyat kita, dan atas inisiatif sedemikian maka Kementerian Kesihatan telah membesarkan fungsi klinik jantung kepada pusat jantung di Hospital Serdang ini. Untuk pengalaman Yang Berhormat Menteri, pada tahun 2019 hospital ini telah menjalankan 6,386 angiogram dan merupakan bilangan tertinggi di Asia Tenggara. Dan dengan kelengkapan pusat jantung ini pula, ianya akan menjadikan pusat jantung terbesar di Asia Tenggara. Terima kasih rakyat Malaysia kerana mendapat keadaan atas fasiliti yang sedemikian ini di Pusat Jantung Serdang. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, pada 17 Oktober 2022, bangunan ini telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia oleh pihak JICA. Kami di Hospital Serdang dan Jabatan Kesihatan Negeri ingin memastikan supaya hospital ini dapat dilaksanakan pengoperasiannya seawal mungkin, dan atas sebab-sebab tertentu kita tidak dapat dalam sebulan, tapi kita pilih tarikh yang amat cantik supaya dikenal sepanjang hayat pada 12/12/22 dalam sejarah Malaysia. Jadi pusat jantung ini merupakan tertiary care dengan 262 katil, dan kita juga bersyukur kerana hospital ini juga dilengkapkan dengan tempat letak kereta bertingkat dengan kapasiti 536, dan insyaAllah pada hari besok akan beroperasi sepenuhnya kepada publik. Kami berharap dengan fasiliti yang sedia ada ini, rakyat kita dapat berterima kasih kepada kerajaan atas usaha membekalkan fasiliti ini, dan saya juga amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana dengan jadual Yang Berhormat Menteri yang padat dapat juga meluangkan masa bagi kita meraihkan pengoperasian hospital ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin melantikkan serangkap pantun semalam hari keputeraan Sultan kepada Sultan rakyat sembah Ta'ala. Pusat Jantung Serdang memberikan perkhidmatan agar semua rakyat mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera
Selamat datang saya ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Luknisa bin Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan, Yang Berbahagia Datuk Harjit Singh, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Yang Berbahagia Datuk Indra Dr. Syari, Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Pegawai Kanan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan strategik, Yang Berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, ketua-ketua jabatan dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Izinkan saya untuk memberi taklimat ringkas berkaitan Pusat Jantung Hospital Sedang. Taklimat seterusnya akan dilakukan masa lawatan ke setiap satu tempat secara detail. Jabatan Kardiologi Hospital Sedang ialah jabatan kardiologi yang mempunyai jumlah pesakit dan beban kerja yang paling tinggi di antara 10 jabatan unit kardiologi Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh yang demikian, kerajaan melalui unit perancang ekonomi di Jabatan Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan sebanyak 310 juta bagi pembinaan Pusat Jantung Hospital Sedang. Pusat ini juga merupakan pusat rujukan kebangsaan termasuk dari hospital swasta bagi kes-kes jantung kompleks. Pusat jantung ini akan berfungsi sebagai pusat emergency PCI dan pusat primary PCI yang terbesar di negara Malaysia. Selain memberikan perkhidmatan jantung kepada rakyat, pusat ini akan menyediakan latihan dan penyelidikan yang bertaraf antarabangsa dan melahirkan pakar-pakar jantung di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Di pusat jantung ini, beberapa perkhidmatan telah disediakan: Jabatan Kardiologi, Jabatan Pembedahan Kardiotoraksik, Unit Kardiotoraksik Anestesiologi and Perfusion, Unit Pediatric Kardiologi, Unit Kecemasan Jantung, Unit Radiologi Kardiak, Unit Perubatan Transfusi, Unit Farmasi, Unit Dietik dan Sajian, Unit Rehabilitasi Kardiak, Sub-Unit Kewangan dan Hasil, CSSU, dan Sub-Unit ITD. Fasiliti pusat jantung ini mempunyai 262 katil. 38% adalah katil rawatan intensif. Kita mempunyai 5 ICL lab. Salah satunya adalah Dedicated Pressure ICL lab yang ditempatkan di Jabatan Kecemasan. Ini adalah satu-satunya pusat di seluruh Malaysia yang di mana pusat ICL ditempatkan di kecemasan. Kita ada non-invasive cardiac lab, satu di mana cardiac MRI dan cardiac CT yang sejajar dengan teknologi yang terkini. Echo machine 3D, 4D dan tissue Doppler imaging yang berintegrasi penuh dengan jaringan PACS and HIMSS. Kita mempunyai 4 dewan bedah. Salah satunya adalah hybrid lab, di mana kes minimal invasive boleh ditukar ke pembedahan dan sebaliknya dalam setting yang sama. Kardiologi daycare dan conference dan seminar room 3 menyediakan latihan dan penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 38 daripada jumlah pusat katil jantung adalah katil intensif. Kita mempunyai satu coronary CCU sebanyak 20 katil, satu HDW ward dengan 28 katil, satu cardiothoracic ICU 20 katil, cardiothoracic HDW 10 katil, pediatric cardiothoracic ICU 16 katil dan pediatric HDW 6 katil dengan jumlahnya 100 katil intensif. Saya akan bentangkan beberapa statistik seperti yang diterangkan tadi oleh Pengarah Negeri. Pada tahun 2019, kita membuat jumlah tertinggi di Asia Tenggara sebanyak 6,386 angiogram. Dan pada tahun yang sama, jumlah PCI yang tertinggi sebanyak 3,500
33, sebanyak 30% increase daripada tahun sebelumnya. Ini adalah beberapa statistik elective ad hoc rescue PCI pada tahun 2020 yang akan diterangkan lebih lanjut bila kita melawat lab ICL nanti. Okey, penambahan perkhidmatan kardiologi untuk rakyat dengan pembukaan sepenuhnya pusat jantung Hospital Sedap. Waktu menunggu untuk kebanyakan kes-kes boleh dikurangkan sebanyak 50%. Untuk kardiologi, jenis prosedur angiogram boleh secara elektif boleh diturunkan daripada 9 bulan ke 4 bulan. Ekokardiografi 4 bulan ke 2 bulan. Peripheral procedure intervention kepada 1 bulan. Left atrial appendage pada 3 bulan daripada 6 bulan. EVA, endovascular aneurysm repair pada 3 bulan. Dan thoracic endovascular aneurysm repair pada 3 bulan. Dan ASD closure pada 4 bulan. Untuk pengetahuan YB, outstanding patient untuk angiogram adalah sebanyak 7,600 patient. So dengan operasi penuh pusat jantung Hospital Sedap, kita boleh we can improve the service and hasten the time of waiting. Kemudian kardiothoracic daripada elektif daripada 18 bulan boleh dikurangkan kepada 3 hingga 4 bulan. Peds cardiology, semua waiting time boleh dikurangkan kepada 50% daripada apa yang kita ada sekarang. Dan dengan operasi sepenuhnya mungkin lebih baik dengan as the time goes on. So perkhidmatan baru yang dicadangkan di pusat jantung Hospital Sedap untuk unit kardiologi, perkhidmatan heart transplant, perkhidmatan left ventricular assist device dan perkhidmatan preventive cardiology. Untuk cardiothoracic, endovascular ion stenting, cardiovascular tissue bank, pusat latihan cardiovascular dengan skill lab, ventricular assist device, and transplant, memulakan program transplant jantung dan memulakan plastic surgery. Peds cardiology, adult congenital heart, pulmonary hypertension, electrophysiology, fetal cardiology, heart failure and transplant. Dan untuk pembedahan peds cardiothoracic pula dicadangkan cardiac hemograph bank. Untuk anesthesia dan perfusi, prosedur ECMO, TO, respiratory dan penubuhan respiratory hemodynamic. So untuk pengoperasian optimum pusat jantung, beberapa keperluan diperlukan. Peralatan, tenaga kerja dan peruntukan. Peralatan telah diusahakan oleh pengurusan tertinggi KKM. Tenaga kerja sebanyak 2,165 pejawatanpengurusan tertinggi KKM telah menghantar permohonan kepada JPA. Dan peruntukan anggaran sebanyak 100 hingga 150 juta setahun. Dengan itu, tamatlah sudah sedikit taklimat ringkas berkenaan pusat jantung untuk makluman semua. Saya mewakili Hospital Sedap sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin dan hadir ke majlis kita pada hari ini. Saya juga ingin mewakili semua kaki tangan Hospital Sedap mengucapkan sekalung ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa di atas pelantikan sebagai Menteri dan Yang Berhormat Nisam bin Awang Saudi di atas pelantikan sebagai Timbalan Menteri Kesihatan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Pengacara yang comel. Terima kasih. Alhamdulillah.
sibuk dan bakal sibuk. Kita adalah upacara yang kedua besar pada hari ini, ya. Jadi insya-Allah saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Harjit Singh selaku Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, senior saya, ya. Pegawai-pegawai kanan kementerian, rakan-rakan media yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kerana dengan izin Allah dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada Majlis Pelancaran dan Pengoperasian Pusat Jantung Hospital Serdang pada hari ini, pada tarikh yang seperti Dr. Syahri, Datuk Indra Syahri sebut tadi, ya, satu tarikh yang memang orang kata bahasa sekarang cun lah, cun, iaitu tarikhnya ialah 12 hari bulan 12 tahun 2020. Semua 222 banyak sebut, ya. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menganjurkan Majlis Pelancaran dan Pengoperasian Pusat Jantung di Hospital Serdang pada hari ini. Tarikh ini sangatlah merupakan hari yang bermakna dan bersejarah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Malaysia secara amnya apabila bermulanya Pusat Jantung Hospital Serdang ini merupakan kesinambungan usaha Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan bertaraf dunia khasnya dalam rawatan pesakit jantung. Jadi kita tadi dah dengar yang berbagi Dr. Siva memberikan begitu banyak statistik kepada kita. Saya gembira sebab kita boleh cover jumlah yang besar, ya, pesakit jantung, dan dia adalah juga tadi saya dapat bagi daripada doktor kardiologis tadi, kardiologis, dan kita menerima pesakit jantung ini daripada seluruh negara. Itu adalah satu perkara yang sangat baik dan saya rasa ia merupakan pencapaian yang baik juga bagi KKM. Tetapi yang saya paling bimbang, Tan Sri, Datuk Haji, saya bimbang apa? Saya bimbang kalau jumlah yang banyak ini dia hanya menggambarkan bahawa rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia sebenarnya makin ramai yang sakit jantung. Jadi itu kita perlu menentakkan juga satu kepentingan untuk satu pendekatan lain untuk mengurangkan sebenarnya jumlah mereka-mereka yang mengidap pesakit penyakit jantung. Itu lebih utama, dan preventive medicine. Jadi hasrat pembinaan Pusat Jantung Hospital Serdang ini adalah untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia yang kurang mampu seperti dari golongan B40. Dan tadi Tan Sri juga cakap dengan saya, mereka yang dapat rawatan sendiri di sini hanya bayar lebih kurang RM64 saja. Itu sangat murah berbanding perkhidmatan kesihatan yang tinggi yang diberikan di sini. Jadi itu kita rasa banggalah sebab kita boleh merawat sehingga mereka-mereka yang di golongan B40 juga. Pada hari ini hasrat murni tersebut telah menjadi kenyataan. Dengan adanya pusat rawatan jantung seperti ini, lebih ramai pesakit jantung dari seluruh negara dapat dirawat dan ramai pakar perubatan iaitu kardiologis dari KKM dapat dilatih. Tadi pun saya dah dengar taklimat itu dapat dilatih untuk memberi rawatan bertaraf dunia kepada pesakit jantung. Hal ini kerana perkhidmatan yang disediakan di pusat jantung ini dijangka dapat mempercepatkan proses rawatan pesakit dalam dan tempoh menunggu bagi rawatan angiogram juga boleh dipercepatkan. Juga kita dah dengar tadi, ya. Dan sebenarnya kalau kita tengok kes statistik penyakit jantung di Malaysia ini, kalau kita tengok sudah ada pengurangan kalau kita bandingkan daripada 2020 tahun yang sebelum itu dengan tahun ini 2021. Dia ada pengurangan, itu agak baik, ya. Tapi kita kena teruskan supaya mungkinlah pada satu masa itu kita akan ada yang sangat rendah jumlah pesakit jantung. Pembaruan sistem penjagaan kesihatan seumpama ini merupakan bidang keutamaan oleh kerajaan. Justru perancangan teliti dan menyeluruh penting bagi memastikan
Alhamdulillah, pengoperasian pusat jantung sedang ini menjadi pelengkap kepada penambahbaikan berterusan perkhidmatan kesihatan di negara ini. Jadi saya pun telah diberitahu taklimat tentang beberapa lagi hospital-hospital dan pusat-pusat yang akan kita laksanakan pengoperasiannya dengan secepat mungkin dan akan berlaku dalam tahun ini juga. Jadi esok merupakan hari pertama pengoperasian Pusat Jantung Hospital Sedang, tahniah dan ini diharap fasiliti ini akan memberi pengalaman baru serta keselesaan kepada pesakit-pesakit jantung. Tadi saya duduk pun saya dah rasa sangat selesa. Kita tengok bangunan ini pun menyenangkan, tenang saja. Jadi itu adalah juga satu faktor utama dalam kita merawat pesakit kita supaya mereka lebih rasa kondusif dan lebih rasa mudah dan senang ketika berada dalam sesi rawatan. Pusat Jantung Hospital Sedang ini dilengkapi dengan peralatan terkini yang serba canggih. Yang pertamanya ialah sebuah makmal jantung invasif ataupun ICL di Jabatan Kecemasan ataupun ED, Emergency Department yang pertama di Malaysia. Ia merupakan yang pertama seumpamanya di Malaysia dan setanding di negara maju yang lain. ICL ini membolehkan kes-kes serangan jantung akut menerima rawatan yang segera. Ini sudah pasti. Dan terbaiknya iaitu Intervensive Primary Percutaneous Coronary Intervention (PCI). Ini dapat meningkatkan survival rate pesakit akibat serangan jantung sebanyak 99%. Ini juga telah dibuktikan secara statistik bahawa sakit jantung pada tahun 2021 adalah penyumbang kepada kematian tertinggi dalam 10 penyakit utama di Malaysia. Jadi memang sangat kalau tak salah 13%. Jadi ini adalah satu angka yang sangat tinggi. Jadi kita kena ambil perhatiannya. Selain itu, ICL Jabatan Kecemasan ini merupakan sebuah bilik negative pressure yang boleh mencegah merebaknya penyakit-penyakit. Sehubungan itu, prosedur dapat dijalankan ke atas pesakit COVID dengan kadar cross infection yang menimpa kepada kaki-kaki hospital. Keduanya ialah sebuah Dewan Bedah Hybrid yang pertama di fasiliti KKM ini. Pusat jantung ini dilengkapi dengan Dewan Bedah Hybrid yang pertama seumpamanya di fasiliti KKM yang dilengkapi dengan mesin angioplasti, peralatan Dewan Bedah. Prosedur ini akan dapat memanfaatkan seramai 200 hingga 250 orang pesakit setahun. Satu jumlah yang besar. Perkara yang ketiga ialah seunit mesin MRI 3.0 Tesla khusus untuk pesakit jantung yang pertama di KKM. Pusat Jantung Hospital Sedang ini juga merupakan hospital KKM yang pertama dilengkapi dengan mesin ini yang akan digunakan khusus untuk pengimejan diagnostik jantung. Yang keempatnya adalah peralatan ICT. Pusat jantung dilengkapi dengan kemudahan peralatan ICT untuk kegunaan pusat jantung dengan menggunakan sistem terkini iaitu EHIS. Ini panjanglah namanya 12.x PAC CCIS, and this is very technical term lah Jadi selain daripada itu, pusat jantung ini juga mempunyai 6 buah ICL seperti yang telah dinyatakan tadi, di mana sekiranya pengoperasian secara maksimal ini sekaligus membolehkan pusat jantung menerima tambahan sebanyak 60 kes setahun. Again, satu angka yang tinggi dan saya rasa insyaAllah, saya harapkan dengan tambahan ini kita dapat cepat melaksanakan dan memberi kebaikan kepada penduduk Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ucapan tahniah dan ribuan terima kasih saya berikan kepada semua pakar-pakar perubatan kita, kepada pegawai-pegawai perubatan, juga petugas-petugas kesihatan. Ini juga sistem sokongan kita kena perlu dan tahniah. The paramedics dan kesihatan bersekutu dan Alliance Health kita berganding bahu bagi merealisasikan impian untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat yang memerlukan dan kita bagi perkhidmatan untuk dunia. Dengan kepakaran dan sentuhan profesional semua yang ada di sini, insya-Allah ini dapat memberikan peluang kepada pesakit untuk menjalani kehidupan
jauh lebih bermakna. Sebelum saya akhiri ucapan saya hari ini, saya lagi sekali ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang telah terlibat dalam pengoperasian Pusat Jantung Hospital Sedang ini. Dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan pengoperasian Pusat Jantung Hospital Sedang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka dengan lafaz tersebut, di kanan saya lagi menyaksikan montaj Pusat Jantung Hospital Sedang. Para hadirin sekalian, dengan berakhirnya tayangan very basic je lah function dia. Paling besar band. Ya. And then the surgeon something beyond the operating room now. Is implementing cases to come. Maybe
Ni media ni. So they will do interrogation of pacemaker semua. Sebelum ni, patient ni semua we're going to perform here is left atrial. So this is atrial myxoma. She presented with some syncope. Baru. So this is the left ventricle. So it's like going in out. CR3 is ready all to operate. Ni echo baru buat semalam. So this is like live case now. So we it's like whatever included jelly and so on. Yang actually operate out. They can just break, stroke, it can have stroke. Alright. Kalau satu vessel block, dua block, we put a stent. But triple vessel, they have to do the surgery. But the severity of the problem is maximum. So we have to take care of this most of. Actually, they have a video for you to see just a little bit about the surgery. Basically, ini whatever surgery tak ada surgery, kita akan bypass the blood into the heart lung machine and the heart lung less than 1 hour depending on the surgery lah basically. Okay, so basically I just show you this is actually the setup. Dan surgeon start doing the Ini kawasan Kristi lah. Actually, there's a reduction of numbers of Okay, shall we? This is not yang sini punya. Boleh? Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, pada hari ini saya dan kita telah pun menyempurnakan satu majlis pelancaran dan pengoperasian pusat jantung di Hospital Serdang. So, tarikh hari ini 12 Disember 2022 adalah hari yang sangat bermakna dan bersejarah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia secara amnya dan khususnya pada negara dengan bermulanya operasi pusat jantung Hospital Serdang ini yang merupakan kesinambungan usaha Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan bertaraf dunia khasnya dalam rawatan sakit jantung. Hasrat pembinaan pusat jantung ini adalah untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia yang kurang mampu khususnya bagi golongan B40 dan kini sudah pun menjadi kenyataan. Dengan adanya pusat rawatan jantung seperti ini, lebih ramai pesakit jantung dari seluruh negara dapat dirawat dan ramai pakar dan ahli pasukan sokongan bidang kardiologi dan pembedahan kardiotorasik daripada KKM dapat dilatih untuk memberi rawatan bertaraf dunia kepada pesakit. Pusat jantung Hospital Serdang ini dilengkapi dengan peralatan terkini yang serba canggih ya. Jadi tadi kita pun dah tengok ya satu lawatan yang intensif ya kepada semua unit-unit yang kita letakkan peralatan-peralatan yang canggih ya. Kita ada makmal jantung ICL, kita ada juga dewan bedah yang hybrid yang terakhir kita tengok tadi ya. Fasiliti yang lain yang kita ada unit mesin MRI ya. Kemudian peralatan ICT. Ini adalah peralatan-peralatan yang disediakan oleh pusat ini.
Selain daripada itu, pusat jantung kita ada 6 buah ICL di mana sekiranya beroperasi secara maksima, ini sekaligus membolehkan pusat jantung menerima sebanyak 6,000 kes setahun. Satu angka yang besar. Jadi oleh yang demikian, melalui penglibatan semua pakar-pakar perubatan yang ada, khususnya kardiologi, juga pegawai-pegawai perubatan, petugas kesihatan, paramedik, ya, dan kesihatan bersekutu berganding bahu bagi merealisasikan impian untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Jadi dengan itu kita berharaplah, kita berharap dengan besok kita dapat melaksanakan atau merealisasikan pengoperasian pusat ini, dan kita harap kita akan tengok nantilah macam mana sambutan yang akan kita dapat daripada rakyat lah, daripada seluruh negara. Kita terima cases daripada seluruh negara. Baik, itu setakat ini. Ya, ada soalan? So sebenarnya kita bagi special price ini kepada mereka-mereka yang tak mampu, tetapi kita minta juga kepada mereka-mereka yang mampu untuk membiayai segala urusan untuk semasa berada di pusat ini dengan sendirilah. Jadi itu akan masuk balik kepada pool supaya kita sama-sama dapat memastikan yang golongan B40 ni tadi yang tidak berkemampuan untuk mendapat juga rawatan yang terbaik yang diberikan. Ya. Salam saya Dr. Asrori. Kalau sebenarnya mungkin RM4 itu ada subsidi dia, tapi untuk angiogram di pusat ni harganya RM100, untuk plastik 300 RM100 dan angioplasty masuk stand RM200, pembedahan RM500. So kalau KKM memang ada akta fee, untuk KKM harga paling mahal untuk pembedahan RM500. So dalam tapi mungkin ada sakit yang meminta subsidi atau mohon kepada Jabatan Sosial kebajikan dan sebagainya. Kita juga ada dana tabung perubatan di peringkat KKM untuk macam peranti pacemaker dan sebagainya yang juga jauh lagi mahal. Kita akan minta dengan tabung bantuan perubatan di peringkat KKM atau zakat dan sebagainya. Tapi di peringkat hospital biasanya tidak mencecah penggunaan lebih dari RM200. Ya, in addition to that, kita juga meminta akan cuba bekerjasama dengan korporat, bahagian maksudnya syarikat-syarikat korporat untuk bersama-sama menyumbang kepada menyumbang kepada harga yang kita telah perlukan di sinilah, supaya mereka juga menyumbang kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih baik kepada rakyat. Ya, okey. Okey, GEG kita masih lagi dalam, saya masih belum dapat lagi orang kata briefing daripada KKM, dan dalam sehari dua ni saya akan bertemu dengan pegawai-pegawai daripada KKM sendiri untuk brief saya, tetapi saya telah juga melihatlah kertas dan paper on that, dan kita setakat ini kita masih di situ keadaannya, sehinggalah kita melihat penelitian yang lebih mendalamlah tentang GEG. Right, okey. Baik. Isu yang PM sebut itu, dia kata banyak penyelewengan waktu COVID. Adakah akan kaji semula pembelian COVID, pembelian vaksin untuk COVID dan akan buat senjata dalaman? Okey, tentang update COVID ni pun saya masih menunggu juga dari pihak KKM untuk memberikan update-nya. Jadi itu sama ada 600 ke jumlahnya itu kita akan dapat selepas daripada briefing daripada KKM. Jadi saya minta maaf saya tak dapat nak menjawab tentang hal itu, sehinggalah saya mendapat taklimat yang penuh tentang dalam sehari dua ni. Kita hari ini kita dah siapkan dah. Dalam minggu ini kita akan selesaikan taklimat, insya-Allah.
secara ringkasnya PrEP ini sebenarnya dia dalam peringkat belum dalam peringkat polisi dia masih dalam peringkat kita maksudnya akan buat orang kata pilot project di beberapa hospital lah tapi penggunaan itu telah kita kaji lah, even kita telah berbincang juga ada juga perbincangan yang telah dilakukan dengan pakar-pakar agama tentang ialah dari sudut hukum dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sebenarnya penggunaannya bukan hanya kepada golongan LGBT tetapi ada beberapa lagi golongan-golongan lain yang juga akan kita gunakan untuk yang baik lah, untuk hasilnya yang lebih baik supaya kita menyekat penularan HIV ini tadi. So I think kita kena lihat daripada keseluruhan manfaat dan mana yang lebih baik itu yang akan kita laksanakan lah insyaAllah. Terima kasih. Alright, terima kasih. Okay, one more. 1, 2, 3.